Untuk membuka tirai tahun baru pada tahun ini 2016, kami mengundang sekali lagi ke udara seorang pakar, demonologis dan exorcist dari komuniti Ruqyah Syariah Singapura, Sheikh Zahurin, ke udara di Ria FM. Selamat kembali, Sheikh. Terima kasih. Selamat tahun baru kepada anda. Selamat tahun baru, Zal. Bagaimana kalau kita sebut berkenaan dengan tahun baru ni? Pastinya daripada minggu ke minggu anda ke udara di Ria FM. Beberapa juga para pendengar Misteri Jam 12 menghubungi anda berkenaan dengan beberapa perkara yang mereka pernah alami. Yang terbaru bagaimana? Ada tak kes-kes yang menarik mungkin dapat berkongsi bersama? Yang terbaru ni banyak juga yang kes yang menarik. Sebagai contoh, pada awal minggu yang baru ni, hari Isnin, saya ada satu kes saya handle. Kes itu saya rasa saya macam pertama kali lah saya dengar. Kes ini melibatkan sihir, dan ini berlaku di sekitar kawasan Whampoa. Dan beliau yang disihir ini adalah seorang wanita dalam lingkungan umur pertengahan 30-an. Apa yang berlaku kepadanya ialah dia disihir oleh ibunya sendiri. Ibu sihir anak? Saya. Kenapa sampai macam tu, Syekh? Mungkin ada sebab-sebab yang tertentu, yang mana yang tidak dijelaskan kepada saya apa sebab-sebabnya. Mungkin ada mengandungi aib, dan saya pun tidak terlalu untuk mencongkel apa dia punya rahsia di situ. Tapi pada pendapat saya itu adalah kurang wajar lah bagi seorang ibu untuk menyihir anaknya sendiri. Tapi dia berlaku dah banyak jugalah. So kes sebegini pada saya bukanlah baru, kerana ada yang nenek sendiri, datuk sendiri, bapa sendiri, abang sendiri, adik-beradik sendiri, anggota keluarga, sepupu yang melakukan sihir. Bagaimana extend sihir tu? Adakah sampai beliau mengalami kesakitan, mengalami perangai yang kurang normal? Bagaimana ni, Syekh? Dia menurut pesakit ni, dia mengalami masalah yang mana tidak datang hit pada dia sudah sekian lama, dan makan sampai tahun. Walaupun pada ketika itu beliau tidak melakukan apa-apa. Saya. So jadi pada saya ini adalah perkara yang biasa saya dengar lah, saya pernah dengar ni. Dan satu yang lainnya tu ialah yang pertama kali saya mendengar cara beliau ni disihir ialah dengan menggunakan mayat. Dan mayat itu bukan sekadar mayat saja, mayat itu direbus. Macam mana tu, Syekh? Mayat seorang apa? Bayi ke orang biasa? Mayat seorang dewasa. Dan diambil mayat itu, dan ini berlaku di negara Thailand. Di sepadan sana tu. Dan orang ini bukanlah orang sini. Pesakit saya ni bukan orang sini. Orang daripada negara jiran ni. Dan daripada negara yang di sebelah utara sana. So menurutnya sihir itu dikerjakan dengan cara digalikan mayat yang baru meninggal, dan mayat itu direbus. Dan waktu direbus tu disertakan sekali dengan gambarnya. Dan si tukang sihir itu akan mengupah orang untuk membunuh seorang di kawasan Thailand tu. Dan darah itu dipercikkan ke atas gambar tersebut, maka berlakulah sihir. Dan sihir ini juga banyak menimbulkan masalah kepadanya, terutama seperti perhubungan suami isteri, rumah tangga, dan keadaan diri beliau, dan menutup segala pintu rezeki beliau. Dan dia sampai berhijrah untuk mencari pekerjaan di sini. Dan dia tidak habis di situ. Dan waktu saya berdialog dengan jin utusan sihir tu dari bangsa Ifrit, so dia jin ini dengan megah memberitahu yang orang ini sudah berubat dengan hampir 51 orang. 51 orang pakar. Tidak satu pun yang dapat merawat. Tidak satu pun dapat berkesan. Dan ada di antara perawat yang
pakar-pakar ini yang mana muntah darah, yang mana tak kurang juga ada yang meninggal dunia akibat tempias-tempias daripada sihir ini. Dan saya ni adalah orang yang ke-52, dan saya cuba sedaya upaya untuk mengurangkan kesan-kesan dan pengaruh sihir. Dan ini adalah tugas yang amat berat, kerana Ifrit ni dia bijak. Waktu saya membaca, dia pun turut serta membaca. Jadi bila saya perlahankan bacaan saya tu, dia tidak ikut. Kenapa? Jadi saya tanya, kenapa engkau tak ikut? Sedangkan tadi engkau dengan megah mengatakan yang kau boleh baca. Dia cakap dengan saya, kau diamlah, kau pergi balik. Dia cakap dengan saya gitu. Dan dia cakap, kau tak ada kuasa. Aku punya diri aku ni kuat, dan aku punya ilmu tinggi. Dia cakap gitu dengan saya. Dan saya cakap dengan dia, kita jangan berlagak sombong, kerana apa? Ilmu itu milik Allah. Cuma masa yang menentukan yang mana engkau akan dikeluarkan. Mungkin bukan dengan aku, mungkin dengan orang lain. Dan sakit saya ni juga ialah dia lemah. Kerana mungkin sebab pengalaman yang dah bertahun-tahun, dan dia dah berusaha dengan banyak, dengan penat, dan sampai beliau dihalau oleh pakar-pakar ni kerana tak sanggup menghadapi risiko-risiko dan segala rintangan-rintangan tu. Jadi beliau merasa macam kecewa, dan beliau pernah mencari rawatan dengan pakar-pakar Sami Buddha. Dan ada di antaranya tu meminta dia makan daging babi. Okey. Dan menurut si Ifrit ni, aku mau dia murtad, jadi kafir. Dan dia mau berhijrah masuk agama lain. Dan yang pastinya ia tidak akan selesai di sini. Tiada siapa yang dapat tolong dia. Aku akan pastikan kerja aku habis dan selesai, dan dia pasti mati. Ini yang dikatakan oleh pada saya. Jadi saya pula cakap dengan dia, saya cakap, engkau tidak ada hak menentukan kematian seseorang itu. Ini semua berlaku dengan izin Allah. Jadi yang satu menjadi sesuatu yang perkara yang baru bagi saya ialah dengan rebus mayat ni. Saya ni pertama kali saya dengar ni. Yang saya tahu, saya orang ambil sesuatu daripada mayat tu, atau minyak dagu ke dan ini adalah sesuatu yang baru tentang dia merebus ni. Jadi dia boleh sampai tahap sebegitu, dan saya rasa mungkin ada sebab-sebab yang kita pun tak tahu. Allahualam. Kenapa si ibu ni sanggup melakukan sihir yang sebegini rupa? Saya nak tanya Syekh, ketika kes-kes yang anda hadapi ni berbentuk sihir, yang merebus mayat ni, bagaimana kekuatan sihir ini? Adakah melepasi kekuatan sihir-sihir yang lain yang pernah anda hadapi, ataupun mungkin standard dia agak sama? Sihir ini dia sikit kurang sama. Cuma sihir ini dia bergantung kepada si sakit ini sendiri. Sama ada dia mempunyai kekuatan dalaman. Sebagai contoh, jika seseorang itu mengerjakan amal ibadah, mana dia ada kekuatan spiritual di situ. Dan bagi kita ni yang pakar-pakar ni nak membantu ni adalah orang cakap usahanya ada mudah sedikit. Tapi dia bergantung kepada kebijaksanaan si Ifrit ini. Kerana Ifrit ini dia mempunyai ilmu, dan dia sangat licik, dan dia pandai putar belik. Dan kita harus bijak menangani masalah ni. Dan kalau tidak, kita boleh tertipu dengan kata-kata si Ifrit ini. Dan sihir seperti gini ongkosnya agak tinggi. Pada saya anggaran mungkin lebih daripada 5,000, mungkin 10,000. Sampai to the extent dia sanggup mengambil nyawa orang lain, darah yang baru, darah fresh, dan itu dikerjakan dan baca mantra semua dan dipanggil, dan yang datang ini terdiri daripada Ifrit. Jadi ini sihir yang satu yang saya rasa dia mempunyai ongkos yang lebih, dan untuk merawatnya itu tidaklah perkara yang mudah, dan dia mempunyai banyak risiko-risiko yang tinggi, yang paling tinggi saya rasa. Pasal even saya sendiri diancam dan kalau kita tidak kuat, kita juga akan goyang. Tapi pada saya ingat satu, kalau dia ingin
berlaku seperti mana sihir itu berlaku dia dengan izin Allah, dan jikalau sihir itu akan berakhir pun dengan izin Allah. Okey, dan si Ifrit ni mengatakan pada saya, engkau siapa nak suruh aku keluar? Aku masuk dengan izin Allah. Dia cakap macam tu? Dan dia cakap aku akan keluar dengan perintah Allah. Dia cakap dengan saya, kau nampak Allah? Jadi macam mana kau tak nampak Allah, kau percaya dia ada? Jadi saya cakap dengan dia, engkau terpulang pada engkau. Okay? Pasal apa? Engkau memang tidak ada iman. Jadi engkau akan katakan macam-macam perkara. Tapi saya berkata pada dia, Ifrit ni, saya cakap, jikalau kamu mempunyai kekuatan, okay, dan kamu rasa kamu hebat, okay, kau katakan pada aku engkau ingin berperang kepada Allah. Dia tidak berani kata apa-apa. Dan dia akan mengatakan pada saya, kau baliklah, kau pergi balik. Dia cakap ini tidak akan habis di sini. Kenapa? Dia sendiri tidak berdaya. Jadi apa kesudahannya, Syekh? Adakah anda berjaya untuk merawati pesakit tersebut ataupun perlu ada rawatan susulan? Okey, macam pada waktu tu saya dapat mengurangkan dia punya pengaruh-pengaruh dia. Tapi pada asasnya tu bergantung pada pesakit tersebut untuk menguatkan kekuatan spiritualnya. Dan saya berkatakan pada pesakit, maknanya dia perlu melakukan sesuatu. Okay, dan insya-Allah mungkin dengan melakukan sesuatu itu akan berkurangan lagi kesannya, dan waktu itu dia perlu cari pakar untuk menghadapi masalah ni. Kembali dalam ruangan misteri jam 12 di Ria 897 FM. Sheikh Zahurin, seorang demonologist dan exorcist daripada komuniti Ruqyah Syariah Singapura, bersama dengan kami sempena dengan tahun baru 2016. Sheikh, saya terima satu soalan baru saja ni menerusi private message daripada seorang pendengar, saya rahsiakan namanya. Beliau bertanya kepada Sheikh, bro, boleh tak tanyakan kepada Sheikh Zahurin, aku pernah menghadiri satu pengebumian dan dia ternampak anak lelaki kepada ibunya yang baru saja diturunkan di liang lahat meminta imam tali ikatan arwah ibunya. Dengan terpinga-pinga, imam itu memberikan tali ikatan mayat ibunya kepada anaknya lah. Jadi katanya di sini aku muskil, apa yang dia nak buat dengan tali ikatan tu? Itu persoalannya, Syekh. Bagaimana? Okey, kepada yang baru mendengar ni MJ12, okey, saya ingin terangkan di sini. Okey, tali tersebut dipanggil tali pocong. Tali apa? Tali pocong. Maksudnya apa tu, Syekh? Okey, kerana apa, pocong dia menyerupai seperti mayat. Dan tali itu, ikatan itu, okey, bagi mereka yang ingin melakukan sihir, okey, mereka sanggup akan korek kubur, okey, dan turun dan ambil tali. Dan itu bergantung pada jenis sihir apa yang dia nak lakukan. Okey. Ada yang ambil tali, ada yang ambil kain kafan, ada yang ambil papan long. Okay, ini bergantung pada jenis-jenis sihir yang dia hendak lakukan. Okay, sebagai macam mana yang tali pocong ini, okay, saya pernah pengalaman saya merawat. Okay, ada seorang kenalan. Okay, jadi anak beliau ni selalu nanti setiap minggu dia akan jatuh sakit, dan akan demam, dan yang peliknya badannya tu akan separuh akan menjadi panas, terlalu panas, dan sebelah bawah tu akan menjadi sejuk. Dari pinggang ke bawah akan sejuk, dari pinggang ke atas akan jadi panas. Okay, dan dia bergantung juga pada pasang surut air laut. Jikalau air laut itu pasang, okay, badannya akan jadi sejuk, dan jika air laut itu surut, badannya akan jadi panas. Dan ada ketika dia akan separuh panas, separuh sejuk. Okay, jadi saya merawat tu, okay, saya dapat berdialog, bukan pada anak yang sakit tu, tapi pada orang lain, ahli keluarga, ahli keluarga orang tu. Dan dalam keadaan kerasukan tu, si jin ini ada menceritakan pada saya yang mana ada tuannya itu, okay, melakukan sesuatu ritual yang mana dia menggunakan tali pocong itu. Okay, jadi tali pocong itu diambil
daripada negara seberang. Okey, dan diambil dan digunakan untuk menyihir anak ini. Okey. Jadi apa yang dilakukan tu, diikat tali itu pada botol, dan botol itu diletakkan gambar di dalam. Botol biasa. Dan ikat tali tu, ikat dengan tali pocong, dalam letak gambar. Dalam letak gambar dan ditutup rapi. Okey. Dan botol itu dibawa ke tepi pantai. Okey, dan diletakkan di dalam satu pokok. Satu pokok tu dalamnya tu ada seperti lubang diletakkan. Jadi pokok ini selalu akan dimasuki air. Dan waktu surut dia akan surut, dan waktu air pasang dia akan dimasuki air. Ya. Okey, jadi waktu tu dan saya diberitahu, okey, untuk membebaskan dia daripada cengkaman sihir tu, saya harus cari tali pocong itu. Dan tempatnya itu di kawasan Sembawang sana. Okey, jadi saya pergi ke sana dan amat susah lah, amat sukar. Pasal apa? Sana ada banyak pokok, jadi kita tak tahu mana satu pokok. Jadi saya pun berniat lah, saya berdoa kepada Allah, dan Allah permudahkan urusan saya. Dan saya rasa lah, saya menggunakan rasa bahawa pokok ni adalah pokok tersebut lah. Jadi saya cuba dan saya jumpa bahan tu. Jadi saya buka tali tu. Dan tali tu juga ada cara nak buka dia. Kita tak boleh sembrono main buka. So ada cara dia. Kita buka tali tu, dan tali tu saya hapuskan. Dan saya keluarkan gambar tu. Dan barang itu saya pecahkan dan saya buang. Dan waktu saya buat gitu, maka si anak ni yang demam ni, dia punya demam dia beransur dan dia pulih. Okay. Dan ini semua daripada apa yang saya dapati daripada si jin ini. Dia menceritakan saya tanya kenapa menggunakan tali ini. Pasal dia cakap tali ini adalah tali si mayat. Jadi dengan harapan yang si mayat itu akan datang menuntut balik tali pocong tu. Kerana itu adalah milik dia. Dan orang ni ambil untuk melakukan sesuatu atas nama si mayat itu, dan mayat itu tidak tahu. Jadi dia akan tuntut balik. Dia akan tuntut balik, dia akan minta balik, dan dia akan datang pada orang yang mana yang disihir tu, dan dia akan mengganggu. Kenapa? Dia ingin barang hak dia balik semula. Kerana diambil dengan cara mencuri. Jadi benda ni akan ganggu pada si mangsa ni lah. Jadi kadang-kadang kita dapati macam mangsa pun tak tahu kenapa benda ni datang pada dia. Dan bila kita dapat berdialog dengan makhluk ni akan katakan, kau pulangkan balik barang ini adalah hak aku, kau pulangkan balik. Jadi bila kita tak jumpa tali tu, maka dia akan selalu datang ganggu kita siang dan malam. Jadi itu sebabnya. Jadi orang akan gunakan cara macam gini. Jadi kalau dia membuat sihir, benda ni sendiri yang akan datang dan akan memberi rasa takut dan menanamkan rasa takut, dan orang ni tidak boleh aman. Ke mana saja ia pergi, benda ni akan mengikut. Jadi itu sebab macam ini bergantung apa jenis sihir yang dia ingin lakukan dan apa yang dia nak gunakan. Dan jikalau menggunakan tali pocong, maka yang akan datang juga adalah pocong. Dia bergantung. Kalau kita menggunakan cara untuk memanggil pontianak, maka akan yang datang tu adalah pontianak. Dia tengok apa yang kita nak. Itu dia. Terdapat satu lagi persoalan pada malam ini, Syekh, berkenaan dengan channeling. Beliau bertanyakan kepada Syekh, pernah nampak ketika beliau pergi berubat dan seumpamanya ada pakar ni, dia macam nurun lah, apalah, berbicara dan seumpamanya, habis dia duduk macam duduk diam tau, tidak bergerak dan seumpamanya. Lepas tu tutup mata, lepas tu macam datang balik. Lepas tu dia out of body experience, lepas tu datang balik. Jadi apa yang sebenarnya beliau lakukan? What is he doing? Channeling ini bermaksud saluran. Jadi dia mana ini adalah proses mana menggunakan tubuh tu sebagai satu sarana untuk makhluk halus ini berinteraksi dengan manusia. Jadi macam sebagai contoh, kita pernah dengar mungkin orang dia menurun. Lepas tu dalam masa tu dia akan berkomunikasi dengan orang yang datang bertanya. Dan dia akan bercakap. Daripada
pengalaman atau apa pengetahuan si makhluk halus ini. Dia boleh jadi jin, dia boleh jadi syaitan, siapa kita tak nampak dia. Maka dia akan datang dan dia akan cakap. Dia cakap. Dah selesai cakap, nanti orang itu akan pingsan, tak sadar diri. Dan setelah itu dia akan bangun semula dan dia akan tanyakan, tadi Tok tu cakap apa? Sebagai contoh Jadi orang ni akan ceritakan, tadi dia cakap macam gini, buat macam gini, buat macam gini, buat macam gini. Okey. Jadi mana itu bukan datang daripada si orang tersebut, si pakar tersebut ke apa, tapi ini datang kepada bangsa jin. Mereka masuk campur. Kerana apa? Dan yang akan datang itu adalah benda yang sama, makhluk yang sama nama, yang sama rupa. Dan dia akan jadi seperti apa? Sahabat, dampingan. Okey. Jadi setiap kali nanti akan datang orang bertanya, dia akan melalui keadaan yang sama seperti tadi tu. Tubuhnya menjadi satu saluran. Okey, bila dia izinkan benda ni masuk, dan dia akan masuk dan dia akan berinteraksi melalui apa? Pertuturan lidah si pakar ni, dan dia akan berkomunikasi dengan orang yang datang bertanya. Dan setelah selesai tugasnya tu, maka dia akan keluar. Dan bila dia keluar, orang ni akan pakar ni akan pingsan, dan dia akan bangkit dan tanya apa yang telah berlaku dan apa yang disuruh. Dan dia akan berterusan, dan dia boleh berlaku dengan kerap. Kerana apa? Ada urusan, ada perhubungan dengan makhluk ni. Jadi makhluk ni akan datang, akan bantu, akan berdamping, dampingan. Jadi inilah caranya. Dan ini dipanggil apa dalam bahasa Inggeris, dipanggil channeling. Channel. Jadi badan kita ni, tubuh kita ni jadikan satu saluran. Maknanya macam for example, macam kita boleh install software, ataupun apps, masukkan. Dalam masa sama kita boleh uninstall. Ada install lagi dan uninstall. Dan dia akan pergi balik, dan resep sama perkara akan berlaku. Ini yang dipanggilkan channeling, atau kita panggil dia menurun. Lanjutan daripada persoalan tersebut, beliau bertanyakan kepada anda, dalam komuniti spiritual ni, mereka yang melakukan rawatan dan sihir, berapa peratus antara mereka, saya lihat anda sebagai seorang perawat lah, bagi mereka yang menghantarkan sihir, adakah jumlahnya lebih ramai daripada perawat yang ada di Nusantara ni? Bagaimana ni? Dia macam ini kalau kita tengok dia punya bilangan tu, lebih banyak yang melakukan sihir daripada yang merawat. Kerana bila kita melakukan sihir tu, jadi mana orang ini dia well equipped, dengan DP ilmu dia, dengan apa yang dia pengajian dia, dan dia lakukan sihir dengan pengetahuan dia. Manakala orang yang berhadapan dengan sihir ini, dia mesti ada ilmu. Tidak cukup dengan sekadar kita tahu membaca ruqyah, atau ruqyah itu bermaksud jampi. Semua orang boleh baca jampi, semua orang boleh baca ruqyah. Ruqyah itu adalah jampi. Kita sebagai contoh, saya bagi satu senario. Kita datang untuk merawat, dan kes ini adalah kes sihir, dan kita yang nak rawat ni, kita tak tahu yang risiko yang akan kita hadapi sebelum, semasa, sesudah rawatan itu berlaku. Sebelum kita merawat ni, tukang sihir akan siapkan segala kelengkapan artileri dia, untuk serang kita daripada rumah kita sebelum kita berangkat esok untuk merawat si pesakit mangsa sihir ni. Dan waktu kita tiba di situ juga, dia akan sambut kita di bawah blok, atau di kawasan rumah. Dia akan sambut kita. Dalam perjalanan dia akan ganggu kita, dia akan serang kita. Jadi macam orang yang nak merawat ni, pakar yang nak merawat ni, atau perawat tu sendiri, dia harus punya ilmu tentang sihir. Maka bagaimana untuk kita tangani. Kita baca ayat tertentu, orang itu sedang meracau. Sekarang soalannya, apa kita nak buat dengan jin utusan sihir tu? Adakah kita nak suruh dia balik, atau kita nak ikat dia, atau kita nak tepuk dia, atau kita nak bunuh dia? Apa yang kita nak buat? Tindakan kita selanjutnya. Dan sihir ini datang dengan kunci, dengan dinding sihir, dan dia ada tapak sihir.
Jadi kita harus pecahkan dinding sihir ini untuk kita nampakkan dia kepada kita. Jika dinding sihir ini tidak pecah, dia ibarat macam dia di dalam kapsul. Okay, dan dia akan duduk di situ dan dia akan lakukan dia punya drama. Dan dia akan menipu kita lah. Okay. Dan kita, masalah tugas kita takkan selesai bila kita tidak dapat menembus tembok itu. Dan tembok itu harus dipecahkan. Okay, tidak cukup dengan ruqyah. Kita kena tahu cara lain, kita kena tahu kaedah lain. Okay, dan kita harus tahu juga kaedah-kaedah tradisional yang boleh kita lakukan asalkan jangan ada syirik. Syekh, apakah sihir paling dahsyat yang pernah anda hadapi, Syekh, sampai menimbulkan ancaman nyawa terhadap anda? Okey, sihir yang paling dahsyat saya pernah hadapi ialah di mana dia mengugut saya satu. Okay, itu memang biasa pada saya, dia ugut. Dan dia SMS saya lagi. What? Dan sebelum saya keluar rumah tu, dia bagi tahu saya, kau sembahyang taubat dulu. Okay, kau siapkan diri kau dulu, kerana kau boleh jadi pulang seorang diri atau kau pulang dalam bungkusan. Sampai macam itu? Macam itu. Jadi waktu tu saya belum ada pengalaman sangat lah. Jadi waktu tu saya boleh terima macam gini pay message, saya ada memang banyak stres. Okay. Jadi ibarat macam apa, kita nak ghostan tak boleh, nak ke depan pun tak boleh. Okay. Jadi bila kita sampai di situ, dia dah mula buka dia punya, dan dia baca dia punya mantra. Okay. Dia dah siapkan apa semua untuk kita tu. Dan jadi bila kita dah masuk tu, ibarat macam kita ni berhadapan dengan satu tim yang kuat lah, macam tim bola kita tengok macam English League tengok. Belum lawan kita dah tahu kita boleh kalah. Dia punya perasaan dia macam gitulah. Macam nama-nama besar dalam English Premier League tu, kita tengok alamak lawan ini pula. Jadi belum lawan tu semangat dah jatuh dulu. Itu yang dia punya inilah, dia punya masalah yang kita hadapi. Apa kesudahan bagi kisah ini? Adakah anda membunuh semua yang telah pun diutuskan oleh tukang sihir tu? Okey, ataupun anda sendiri mengalami beberapa orang kata tu impact dia lah. Impact dia. Okey. Waktu pada zaman awal tu lah, zaman tu, jadi saya ni imunnya kurang waktu tu. Jadi kita tak tahu. Jadi bila balik daripada setiap kali rawatan tu, saya akan jatuh sakit, saya akan demam. Saya akan sakit dan badan macam orang cakap macam dedah, macam kata demam tak demam macam gitu keadaannya. Dan kadang-kadang tak boleh tidur, kadang-kadang tak boleh kita rasa macam rimas, kadang-kadang kita rasa macam badan sakit-sakit badan ada sendi-sendi sakit. Dan itu semua adalah kesan-kesan dia lah. Dan bila waktu sekarang ni, bila saya dah ada berpengalaman dan saya banyak buat kajian dan banyak berbual dengan orang-orang yang berpengalaman jadi dengan pesakit, jadi saya dapat ilmu. Jadi macam mana untuk menghindari masalah-masalah ini daripada berlaku. Okay, dan serangan-serangan ini dapat dikurangkan lah. Bukan kata tak ada serangan tu ada. Lagi kita ni lagi hebat dia punya serangan lah. Jadi waktu tu saya dah tahu macam mana nak mengendali. Jadi saya lebih bercenderung kita berbincang dengan makhluk ni, dengan jin utusan sihir ni. Jadi saya ambil pendekatan, kita boleh bincang, negotiate. Dan jikalau jin utusan sihir ni ingin berhenti dari melakukan sihir dan dia minta saya untuk membantu untuk dia putuskan perjanjian sihir itu, saya akan membantu dia. Dan jika dia minta saya rawat diri dia yang sakit akibat daripada berhadapan dengan saya ataupun dengan pakar-pakar lain, saya akan bantu dan saya akan rawat dia. Dan itu saya punya pendekatan. Dan bila kita dapat berbincang dengan dia cara baik, dan maka dia ingin keluar. Dan waktu dia ingin keluar tu, saya akan offerkan dia sama dia ingin memeluk agama Islam. Jikalau dia mahu, kalau dia tidak mahu tu tidak apa. Dan lepas tu bila saya cakap dengan dia, saya buat perjanjian dengan dia. Saya cakap dengan dia, sekarang kau jangan datang lagi. Sekarang maknanya kau dah janji tadi kau tidak mau datang. Kau janji dengan nama Allah. Setelah dia memeluk agama Islam. Jadi dia cakap dia benar-benar berjanji, dan dia minta saya lepaskan dia dan hantar dia pulang. Jadi saya pun pegang janji saya hantar dia pulang. Jadi ini sama juga seperti saya berhadapan dengan tukang sihir. Jadi pada saya tu mereka jangan terus-menerus melakukan sihir pada pesakit saya. Dan saya buat satu perjanjian dengan si tukang sihir, kalau dia akan berterusan
menyakiti pesakit saya ni, mana saya tidak ada jalan lain, saya akan buang ilmu dia. Ini pendekatan saya lah, saya punya approach lah. Kembali dalam Rogan Misteri jam 12 ini adalah pertanyaan sebenarnya yang saya tukil ketika pertemuan bersama dengan salah seorang peminat cilik Misteri jam 12 pada hujung minggu yang lepas. Beliau bertanya berkenaan dengan ilusi dan juga magic yang dilakukan, yang pernah beliau saksikan. Antara ilusionis tersohor David Copperfield, kalau anda tahu, yang mana beberapa artikel-artikel pernah dikeluarkan bagaimana ketika beliau ada show-show besar, beliau akan menginap di salah sebuah hotel, dan kemudiannya di that particular floor hotel tu akan dikosongkan. He book the whole floor, dan selepas itu dia akan order telur sesangkak tau, banyak-banyak sangkak. Kemudiannya diletakkan dalam setiap bilik yang telah pun beliau tempah. Tapi beliau tinggal di salah sebuah bilik, yang lain-lain semua ada macam that fresh eggs. Dan pada setiap pagi ketika staff hotel tu ingin mengemaskan bilik-bilik tersebut yang kosong, mereka akan nampak setiap daripada telur tu, di sebelah bawah ada lubang kecil. Kemudiannya contents kat dalam telur tu, isinya telah pun habis, seolah-olah disedut daripada bawah. Bagaimana bila saya dengar perkara ni, saya pun macam muskil. Saya like, betul ke dia pakai benda-benda ni untuk melakukan antara illusion yang anda saksikan di kaca televisyen? Antaranya kita lihat apa yang beliau boleh buat adalah terbang dan seumpamanya. Bagaimana Syed berkenaan dengan hal ni? Apa tafsiran anda berkenaan dengan penggunaan telur? Adakah ini semua satu gimmick untuk menjual namanya sebagai seorang ilusionis, untuk meyakinkan orang bahasanya dia sebenarnya pakai benda-benda macam ni, tapi hakikatnya dia tak pakai? Bagaimana Syed? Okay, dia dari pandangan saya, dia ada beberapa lah sudut lah kita tengok. Ada yang macam memang ada yang mereka ni ada menggunakan himat-himat para jin ni. Okay, dan mereka ada sign agreement lah. Okay, memorandum of understanding. Jadi bila dimeterai, jadi si bangsa jin ini akan bantu. Selalunya yang digunakan itu adalah jenis ifrit, kerana ifrit ini sendiri mempunyai ilmu dan mereka adalah bijak. Dan macam sebagai contoh yang telur tu yang disedut daripada bawah tu mungkin saja yang sedut itu adalah daripada bangsa-bangsa jin ini sendiri. Dia makan benda tu. Dia boleh makan benda tu. Ini daripada apa yang ni lah, perjanjian, menurut perjanjian di antara jin tu sendiri dengan si para ahli ilusionis ni lah. Dan juga kalau kita tengok dari satu sudut, mungkin juga mereka ingin mencari nama dengan menimbulkan ada sedikit kontroversi. Dan kita, pasal orang akan tengok dia ni gunakan inilah, juga jin lah, jadi orang akan interested. So orang kan nak tahu, nak tengok betul tak pakai jin ni. So jadi bila dia akan melakukan persembahan dia tu, jadi orang yang betul-betul nak tahu, dia akan tengok daripada setiap sudut tu. Dia nak mencari apa yang dia punya ada sesuatu kelainan di situ. Jadi mereka akan tengok. Jadi dengan cara macam gini, jadi namanya tu bagi seorang ilusionis tu akan naik. Dia mungkin dia gunakan cara-cara silap mata, tidak ada unsur-unsur daripada jin, tapi dengan cara dia buat kontroversi tu, dia akan menimbulkan banyak soalan, tanda tanya di situ. Ini salah satu dia nak jual produk dia lah. Ini semua ada value punya. Ini lebih baik daripada orang pergi buat sihir. Jadi ini ada mendatangkan hasil. Jadi dia buat gini, dia dapat nama. Walaupun dia gunakan jin atau syaitan pun, tapi dia tak menyakiti orang lain. Dia untuk entertainment dia. Itu yang kita tak berhak menghukum dia lah.
Dan itu memang benda yang dia ada menggunakan jin itu memang tidak boleh dibolehkan, adalah haram dan syirik ya. Jadi kalau dia nak buat entertainment tu, itu terserah dia. Okay, tapi janganlah macam dia gunakan benda ni untuk menyihir orang lain. Okay, jadi macam kita tengok ni, okay, dia can, another thing kita tengok dia macam daripada sudut masyarakat barat ni, okay, mereka akan mengatakan okay, music rock ini ni ada unsur-unsur setan okey, ada feature macam apa, you can read from the back cryptic message, so you can apa, you terbalikkan, okay, you turn over, you can see there's a lot of hidden message there. Okay, macam contoh macam ada kumpulan-kumpulan dia cakap ini apa, devil worshipper, satanist lah, whatever it is tapi kita tak tahu yang kebenaran, pasal mereka boleh gunakan gimmick-gimmick ini untuk menaikkan nama. Lebih banyak kontroversi lagi, nama mereka akan naik dari sudut dan akan memberikan income pada orang, dan orang akan ingin lebih tahu. This is how they move things You can see from there's a lot of corners kita boleh tengok lah. Dan salah satu lagi, memang mereka ini adalah ahli yang menyembah syaitan. Dan ada unsur-unsur, ciri-ciri yang kita tengok, ada unsur-unsur iblis atau syaitan di situ Satu soalan, Syekh, saya daripada seorang pendengar. Beliau lebih menjurus terhadap urban legends dan seumpamanya. Saya berkenaan dengan Bermuda Triangle, ini adalah sesuatu misteri yang telah pun belenggu masyarakat dunia. Bukan saja di Asia, malahan di Eropah, di Amerika Syarikat. Apa ada kat sana? This Bermuda Triangle, apa ada di sana? Sampai bila ada kumpulan pesawat masuk di laluan Bermuda Triangle, kapal-kapal pelabuhan seumpamanya masuk di sana, semuanya hilang without trace. Bagaimana, Syekh? Okey, daripada saya punya dialog dengan jin-jin yang berpangkat besar dan juga iblis-iblis bukan iblis yang tua tu saya pernah ada dialog dengan iblis yang tua tu, tapi ni bawah dia yang macam ibarat macam menteri. Kan iblis ini juga dicipta oleh iblis yang tua tu. Okey, jadi dia mencipta kira menteri-menteri dia. Dan di antara menteri-menteri tu, saya pernah bertanyakan, okay? Jadi saya tanyakan apa itu Bermuda Triangle atau Istana Bermuda? Ini anda bertemu dengan mereka ke dalam proses rawatan? Tertanya dengan mereka dalam proses rawatan. Okay, dalam proses rawatan tu, dan mereka ni ada. Jadi saya ambil kesempatan. Okay, waktu yang saya merawat tu, ada kes tu memang sihir yang kronik lah, dan hampir saya dah bunuh banyak dia punya utusan sihir. Jadi maka si iblis tua tu sendiri turun, dan dia turun dengan dia punya menteri-menteri dia. Okay, antara yang nama-nama yang saya boleh ingat nama dia Wazik, Santon, Nero, Beelzebub, Baal, Manta, okay, dan ramai lagi nama yang saya tak ingat sangat Jadi saya ni dimologi, saya mengkaji pasal mereka ni. Jadi waktu saya berdialog tu, saya tanya dia, okay, saya tanya salah satu menteri tu, dan saya tanya umur ke berapa tahun. Dia cakap dia umurnya 5 juta tahun. Okay, jadi saya tanya dia, okay, kau bertugas dan kau bergerak daripada mana? Dia cakap dia bergerak daripada Bermuda. Dan saya tanya, Bermuda itu apa? Dia cakap di situ adalah istana iblis. Dan saya mengatakan, okey, daripada ramai-ramai jenis jin ni, siapa yang boleh pergi masuk, okay? Yang boleh masuk dalam kawasan istana iblis ni, okay? Antara nama lain istana iblis ni, dia juga dipanggil dengan istana api, dan dipanggil nama istana Bermuda, istana neraka, okay? Dan si iblis ini mengatakan yang boleh masuk semua yang pangkat-pangkat tinggi, okay, macam ministers and above, okay. Dan saya tanyakan lagi, okay, okay, kau bertugas dari sana, macam mana kau tugas? Dan dia menceritakan pada saya, okay, kami diberikan tentera yang terdiri daripada jin-jin kafir atau syaitan, okay? Dan kami akan memerintah
anak-anak buah kami ni terdiri daripada jin dan syaitan ni semua. Okey, dan kita akan serang daripada laut dan kita akan naik ke bumi. Tujuan kita satu, untuk merosakkan manusia. Dan saya boleh ingat lagi kata-kata mereka. Okey, dia cakap apa? Kami memang jahat, tapi kami bersatu dalam kejahatan. Kamu manusia adalah baik, tapi kamu tidak bersatu dalam kebaikan. Saya boleh ingat sampai sekarang. Apa yang dikatakan itu betul. Mereka bersatu dalam kejahatan. Walau nama mereka iblis, nama mereka syaitan, nama mereka jin, nama mereka apa sekalipun, mereka bersatu dalam satu kejahatan. Okay? Jadi mereka menceritakan, saya cakap yang bagaimana yang diketahui, banyak kapal terbang yang masuk di sana, kawasan kamu tu semuanya hilang tanpa kesan. Dan apa yang berlaku di dalam situ, okay, dia cakap, aku cuma boleh bagi tahu kau, okay, apa yang berlaku di dalam sana. Mereka ini masuk dalam kawasan kami, dimensi kami, okay? Kami akan hapuskan mereka. Jadi saya tanya, dengan cara apa kau hapuskan? Kami akan makan mereka secara spiritual, okay? Dan mereka tidak akan kembali. Kenapa? Jika mereka kembali, mereka akan jadi orang yang paling baik, dan kami pastikan mereka tidak kembali. Bermaksud dia dah nampak kawasan sana dan bagaimana kejahatan bermaharajalela di kawasan Bermuda. Dan menurut iblis ni, dia mengatakan pada saya, mereka juga ada involvement dalam projek-projek seperti menenggelamkan kapal, menghilangkan kapal terbang. Mereka ada melakukan ni semua. Kerana apa? Mereka ni saiznya besar, dan mereka kuat dan mereka bijak. Dan mereka juga mengatakan mereka ada jin-jin yang dicipta oleh iblis sendiri, yang mana tujuan dia adalah untuk memantau di kawasan segitiga Bermuda. Itu sebab dia beritahu kepada saya, kau dapat lihat yang di sana banyak orang mengadukan hal yang tentang banyaknya UFO. Dan UFO ini dikendalikan oleh bangsa kami, bangsa jin yang dipanggil alien. Dan saya tanya, kenapa ada alien? Dia cakap alien ini adalah nama yang kami beri, untuk mengaburi mata manusia. Jadi manusia akan lebih percaya makhluk seperti gini, alien ini, daripada mempercayai Allah. Dan kau tahu bahawa Allah menciptakan hanya 3 jenis makhluk: manusia, jin dan haiwan. Dan kami reka makhluk ni semua. Tujuan apa? Untuk menyesatkan kamu. Dia cakap itu dengan saya. So saya sebagai orang biasa, saya pun ada interest kan, saya ada minat, saya nak tahu apa dia. Jadi mereka menceritakan dan mereka mengatakan ini pada saya. Dan saya tanya, di kawasan lain juga ada segitiga ni kan? Dia cakap ada, tapi kami beroperasi di kawasan Bermuda, dan kami pastikan ia sama seperti dulu. Tidak ada pencerobohan, dan kami yang akan menceroboh, dia cakap. Okey. Satu yang pada saya lah, ini saya sharing ini terpulang pada masing-masing. Ini pengalaman saya. Dan ini saya ingin satu jawapan daripada mereka. Dia maybe benar atau maybe tidak benar, tapi rata-rata daripada banyak-banyak yang saya berbual seperti Judas, mereka mengatakan perkara yang sama. Dan Judas ini amat membenci saya. Kenapa? Pasal saya banyak merosakkan urusan-urusan dia. Dan dia berkata kepada saya, dia cakap, I have a legion of demons. Jadi dia cakap, for me is nothing. Dia cakap, you kill me and I will live again. Dia cakap, and it's not for you to know. Dia cakap, I am the devil. Dia cakap gitu dengan saya lah. Dia cakap, anda merawat siapa ketika berbicara dengan di antaranya ada orang-orang daripada orang-orang kita sini,
dan juga ada orang-orang daripada barat sana. Dan mereka mengatakan benda yang sama. Dan saya tanya, kadang-kadang saya tanya juga, saya kadang-kadang saya macam mempermainkan mereka jugalah. Saya tanya, berapa kali aku dah jumpa kau ni? Cakap, how many times I've seen you? Dia cakap, a number of times. Saya tanya, how many times? Dia cakap, dia bilang saya, dia punya bilangan berapa, saya pun tak ingat berapa lah. Berapa kali dah jumpa. Seperti Judas, Nero ni semua, Santon ni semua, dia memang benci saya. Dan mereka akan mengatakan perkara beginilah. Masih lagi bersama dengan Sheikh Zahurin, seorang demonologist dan exorcist daripada komuniti Ruqyah Syariah Singapura. Bagaimana Sheikh? Beberapa minggu yang lepas ada kes-kes yang menarik yang mungkin anda dapat kongsi sebagai iktibar daripada semua. Okey. In fact ada banyak kes yang menarik yang mana kita boleh jadikan sepadan ya. Okey, sebagai contoh satu kes ni, orang ni seorang wanita dalam lingkungan 40-an, dan dia juga adalah seorang ibu tunggal dan dia disihir sampai keadaannya tu, matanya tu bukan buta, tapi kelopak mata tu tak boleh diangkat. Okey, jadi bila dia berjalan tu, nanti kelopak mata tu akan turun dan tutup, dan dia akan langgar tembok, langgar orang. Okay, dan sampai to the extent bila dia nak keluar tu, dia nak kena bawa seseorang untuk pimpin dia. So masa saya ingat hari Selasa yang baru lepas ni, saya ada merawat dia, dan saya tengah berbincang dengan dia lah. Baru tanya tentang dia pernah dirawat, pengalaman berapa tahun macam ini. Tengah berbual tu, dalam keadaan berbual tu, dia terus menghempaskan tangannya di atas meja, dan saya pun tersentak lah. Okay, jadi saya tengok, wah ni dah bukan dia ni. Jadi saya pun baca doa pagar diri, dan saya terus berbual lah, berbincang dengan dia. Dan bila saya berbincang tu, jadi jin utusan sihir ni dia mengatakan, okay, dia diperintah oleh tuannya tu untuk menyakitkan orang ini. Dan dia tanya saya kenapa saya datang di sini. Saya cakap dengan dia, orang ini yang telefon dan minta saya datang untuk membantu dia lah. Jadi dia cakap, aku tidak akan berhenti dan aku akan pastikan orang ini mati. Dan saya tanya, kenapa pula kau nak kasih mati orang ini? Dia cakap, orang ini jahat, dan orang yang mengupah itu sudah membayar lebih kurang dalam 4,000 wang Singapura. Jadi itu tukang sihir itu berasal pun dari Singapura, dari sebelah kawasan sebelah barat Singapura. Dan saya berdialog lah, saya pujuk yang jin utusan sihir yang mana terdiri daripada bangsa Ifrit ni. Dan dia berasal daripada kerajaan Kraton, daripada Indonesia. Dan penguasa Kraton itu adalah Nyi Blorong. Okey. Dan saya memberitahu si Ifrit tersebut bahawa saya cukup kenal dengan Nyi Blorong, dan Nyi Blorong kenal dengan saya. Dan saya cakap dengan si Ifrit tu, saya cakap sebenarnya tuan kau ni dia tak kisahkan kau. Kalau kau mati pun dia tak ada kisah. Dia akan cari jin yang baru. Jadi jin ini merasakan yang saya bohong. Saya cakap, kalau kau tak percaya, kau pergi panggil dia sekarang, aku nak berdepan dengan dia. Dan dia panggil lah nama tu, dia sebut nama orang tu. Dia sebut, dia dengan cara dia pekik-pekik, dan tidak ada apa-apa. Dan saya bagi tahu, kau tengok, kau panggil dia tak datang, kan menunjukkan dia tak kisah kau. Apa jadi pada kau, apa berlaku, dia tak kisah. Dan saya offer, saya cakap, okey, sekarang aku nak bantu kau. Jadi aku akan bantu kau, aku akan rawat kau. Jadi pada awalnya tu dia rasa macam kurang yakin, dan saya memberi dia satu keyakinan. Saya cakap saya akan bantu, dan ini kau pegang janji aku. Dan dia cakap baiklah. Saya pun bantu dia, saya rawat dia. Lepas tu saya kata padanya, cakap sekarang kau mau berhenti daripada buat kerja sihir ni? Dia cakap aku akan berhenti. Dan saya cakap, dan saya offer dia, maukah kamu masuk Islam, memeluk agama Islam dengan secara sukarela? Dia cakap dia mahu. Dan saya Islamkan dia, dan saya beri dia nama Iskandar Zulkarnain. Jadi saya tanya dia sama ada dia nak
tinggal di kawasan Singapura ni. Okay. Dan dia cakap dia nak pulang ke tempat asal dia. Dan dia cakap dia tak boleh pulang kerana ada sesuatu berlaku antara dia dengan kerajaannya. Dia telah pergi tanpa meninggalkan, meminta izin lah. Dan saya cakap okey, saya akan berunding dengan Nyai Blorong dan saya minta izin Nyai Blorong untuk terima dia kembali. Okay, jadi saya pun berbincang dengan Blorong dan alhamdulillah Blorong izinkan dia pulang. Okey, jadi saya bagi tahu dia, saya cakap ni Nyai penguasa kamu sudah izin untuk kamu pulang. Kamu mau pulang? Dia cakap okey. Dan saya tarik dia keluar dan saya hantarkan dia. Hantarkan dia pulang dan dia pulang dan dapat dalam waktu lebih kurang 1 atau 2 minit sakit sadar dan sekejap lagi dia merasuk balik. Dan kali ini tukang sihir dah sampai. Dan tukang sihir sebagai biasa dia akan cakap saya kurang ajar lah, biasalah. Dia cakap saya kurang ajar, kau ganggu aku punya urusan. Saya cakap yalah, kau ganggu orang ni, aku ganggu kau. Dan saya buat agreement dengan dia, buat deal. Saya cakap sekarang kau ada banyak pelanggan, okay? Kalau kau sayangkan pelanggan kau, okay, kau jangan lepaskan orang ni. Kau jangan buat apa-apa pada dia. Kalau kau ingin teruskan pekerjaan kau, aku akan tarik keluar segala ilmu kau akan buat. Jadi dia pun fikir, dia cakap okey lah, baiklah, aku setuju. Dia cakap aku setuju, okey. Saya cakap dengan dia, engkau pegang janji aku dan aku pegang janji kau. Tapi kalau engkau mungkin janji, okay, aku akan serang kau. Jadi dia pun okey. Jadi okey, saya cakap okey, sekarang kau tarik keluar segala bahan-bahan sihir yang kau dah taruh dalam diri orang ini dan juga dalam rumah orang ini. Okey, dan dia tarik keluar satu persatu, dia keluarkan. Dan lepas tu saya bantu, saya tarik keluar. Dan waktu saya tarik keluar tu, keluar daripada kaki tu, tarik orang ni meraung-raung, kesakitan. Dan saya cakap okey, buka mulut dan saya tarik keluar daripada mulut. Saya tarik keluar, lepas tu bahan-bahan sihir semua keluar. Keluar dan dia muntah dengan banyaknya lah. Apakah antara bahan sihir yang telah pun dikeluarkan? Okey, antaranya ialah duri-duri. Okey, duri-duri agak-agak panjang sejengkal dia. Okey, duri seperti duri ros tapi besar, yang ditaruhkan untuk sakitkan kaki dia. Dan kelopak mata tu dia letakkan macam batu, jadi kelopak mata tu akan jatuh dengan sendirinya. Dan semua ditarik keluar. Dan tapak sihir tu di dalam perut tu saya tarik keluar. Dan ada dalam lebih kurang ada dalam 2-3 ekor ular. Dalam perut tu ada 2-3 ekor ular daripada jenis gaib ni. Saya tarik semua dan saya keluarkan. Dan bila dia keluarkan, dia muntah dengan banyak lah. Dan muntahnya merah. Okay, dan setelah selesai dia habis muntah tu, jadi pesakit ni dah kembali macam biasalah. Okay, jadi saya mengatakanlah yang saya ni, cara saya rawat ni macam gini. Jadi mana tidak ada sentuhan. Kenapa sentuhan itu adalah haram. Jadi janji tidak menyakitkan dan tidak makan masa yang panjang, lebih kurang dalam 45 minit, kerana dia merasuk sampai 4-5 kali. Jadi saya jalankan tu dalam masa 45 minit dah selesai lah, dah okey. Dan lepas tu saya beri panduan yang dia boleh gunakan lah. Dan itulah. Dan saya bagi tahu dengan dia, dia tidak perlu berulang dengan saya, pasal kerana saya tidak buat repetition. Okey, saya datang sekali dan saya dah selesai tugas saya, dan saya akan beri panduan dan dibuat sendirilah. Adakah benar seseorang yang baru saja dirasuk ni, saya pernah terbaca salah sebuah warga, our body is like a vessel. Kalau telah pun pernah dirasuk, kemudiannya dikeluarkan apa-apa yang sedang merasuk tubuh badannya, it becomes an empty vessel. Dan mengundang sebenarnya kerasukan yang lebih senang untuk dilakukan. Adakah ini benar? Memang betul. Okay, orang yang kerasukan, bila kita dah keluarkan makhluk yang merasuk tu, yang mendiami bahagian tubuh tu, maka dia akan tinggalkan satu kesan yang dipanggil there's a hole in the soul. Okay, jadi kita harus tampal tempat tu. Dan dalam masa tu, okay, saya akan beri panduan, dan panduan ni harus dilakukan. Dan dalam masa sama, kita harus pagar pesakit tu, bacakan doa pagar diri. Kerana apa? Makhluk-makhluk yang di luar sana, dia ada banyak jin-jin yang kepo. Yang dari luar tu nanti dia akan tengok
dia akan tengok apa yang berlaku kat rumah tu, nanti dia boleh termasuk. Dan banyak insiden yang dia termasuk lah macam nanti saya pernah satu kali tu saya tanya, kau ni siapa? Dia cakap aku tak ada apa-apa, aku tengok-tengok je. Habis tu kali ada suara lain pula keluar cakap, kau main pandai ni ya. Orang cakap jalan-jalan tu lah, yang kau nak pergi tengok nak buat apa. Cakap yang kau kepo kan, sekarang kau dah termasuk, aku pun termasuk. Ini semua dia pandai. Apa tu jin tu cakap dengan saya, ini semua dia salah ni. Cakap, habis saya cakap, kau dengan kau pun gaduh juga. Yalah tak ada, aku dah ajak dia jalan, aku tak nak masuk campur. Ni orang bihal, kau jangan sibuk lah. Jadi cakap dia ni sibuk nak tengok apa jadi kan, apa semua. Tu sebab ni dah termasuk. Saya tanya macam mana aku boleh termasuk. Pasal dia cakap ada tempat kosong tu, dia macam vacuum. Okay, dia akan menarik dia tu masuk, dan dia akan termasuk. Jadi bukan maksudnya dia nak masuk. Jadi saya cakap dengan dia, sekarang macam mana? Sekarang aku keluar lah. Dia cakap aku keluar. Tu saya cakap, okey, sekarang kau nak keluar dari mana? Dia cakap okey, dari mulut. Saya cakap okey, aku keluar dari mulut. Dan saya tarik dia keluar, dan dia keluar. Dan sebab kita penting, kita harus pagar pesakit kita tu. Jadi makhluk-makhluk lain yang ada di luar tu tak akan tertarik masuk dalam. Ni bisa dia macam satu vacuum space lah. Misteri Jam 12 hanyalah sebuah hiburan. Usahalah kita terlalu melayan gejolak emosi ketika mendengar kisah-kisah yang ditampilkan dalam rancangan ini. Tiada sesiapa yang dapat mengesahkan kebenaran setiap kisah yang diudarakan. Selamat datang ke dunia kami. Terima kasih Sheikh Zahurin kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini. Sama-sama. Pada malam tahun baru 2016. Bagaimana Sheikh, apa ucapan Sheikh untuk para pendengar Misteri Jam 12 mungkin? Okey. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terutama kepada Zar, selamat tahun baru. Terima kasih Sheikh. Dan kepada semua pendengar MJ12, selamat tahun baru. Dan mudah-mudahan pada tahun ini, tahun yang baru ini akan membuka lembaran yang baru, dan kita akan melangkah dengan perasaan yang positif. Dan mudah-mudahan kita dilindungi daripada hasad dengki manusia dan jin. Dan juga kepada murid saya yang daripada Komiti Ruqyah Syariah Singapura, dan juga pesakit-pesakit saya yang pernah saya rawat, saya mengucapkan selamat tahun baru, dan mudah-mudahan tahun ini akan lebih bermakna bagi kita, dan kita akan merubah daripada yang tahun lepas tu jadi lebih baik kepada tahun ini, insyaAllah. Bagaimana tentang pendaftaran bagi mereka yang masih lagi ingin turut serta bagi seminar on exorcism? Masih lagi terbuka Syekh? Masih lagi terbuka, dan saya menggalakkan bagi mereka yang ada masalah sihir terutamanya, datang dan mendapat sesuatu ilmu yang bagaimana untuk kita menjaga diri kita daripada terkena sihir, ataupun yang mana sudah terkena sihir tu dapat menguruskan diri dengan baik, dan insya-Allah Allah akan menghindarkannya. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri dalam seminar on exorcism, sihir and the jin by Sheikh Zahurin the Exorcist pada 27 hari bulan Februari 2016 bermula jam 10 pagi hinggalah ke 11 pagi. 1 jam saja ya? 10 pagi hingga ke 2 petang. 2 petang sehingga ke 2 petang. Dan pastinya antara topik perbincangan yang akan dibicarakan adalah gangguan spiritual dan tahap-tahap gangguan makhluk dan alam gaib ke atas manusia. Saya baca share ringkas di sini, siapakah makhluk gaib, alam gaib, hubungannya dengan kehidupan manusia. Anda akan pelajari tentang kerasukan, bagaimana berlakunya investasi, operasi, possession ataupun kerasukan. Anda juga akan mendapat sedikit perincian berkenaan dengan serangan sihir, sebab terjadinya dan cara ia dilakukan. Yang mana dinding, kunci, perjanjian, bahan sihir, jin utusan, dan juga berkenaan dengan menangkal sihir dan membentengi diri anda. Secara ringkas anda akan pelajari. Saya sarankan juga mungkin sebagai follow up bagi seminar ini ada masterclass bagi mereka yang ingin ketahui cara-cara untuk melakukan rawatan tersendiri dan seumpamanya. Terima kasih Sheikh, all the best. Terima kasih. I really look forward berkenaan dengan seminar ini, dan harap mereka yang hadir mendapat